Alah, membeli bingka. Sayang pesanan terlupa sudah. Kami bermula bicara dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Farisha binti Muhammad Azhar. Saya Nur Sazwani binti Rosli. Kami dari unit BMM 1 Kumpulan 5. Kami akan mengupas berkaitan dengan isu kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang baik, lemah lembut, beradab sopan yang menunjukkan penghormatan kepada pihak yang menjadi teman bicara kita dan memancarkan peribadi mulia serta kehalusan budi bahasa seseorang ketika berbicara. Bak kata pepatah, yang kurit itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Konsep kesantunan merujuk juga kepada aspek non-verbal seperti tingkah laku, mimik muka dan juga nada suara. Konsep kesantunan ini menjadi satu lambang adat dan budaya yang menjadi warisan turun-temurun masyarakat Melayu di Malaysia. Peribahasa orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa menjadi satu simbolik yang melambangkan kesantunan dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Jadi, isu kesantunan yang telah kami peroleh berdasarkan temu bual yang telah dilaksanakan ialah Keruntuhan akhlak menjejaskan kesantunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan menemu bual salah seorang anggota Dela yang bertugas di Pepatih Festival. Baiklah, nama Encik siapa? Nama saya Khairi Tamin Ahmad. Saya berasal daripada Tuman. Okay. Baiklah, pertanyaan saya pada hari ini, apakah isu yang boleh Encik katakan, yang boleh Encik terangkan berkaitan dengan kesantunan berbahasa? Bahasa sekarang pada dulu lain. Perbezaan. Dulu dia punya ada macam sopan santun. Sekarang punya bahasa dah lain. Dah lain. Dah jadi budak-budak muda sekarang dia punya tu dah macam kira orang sopan lah, orang tua kan, tak ada semua lah, macam tu lah. Cik Timah membeli susu sambil membawa seplastik kerang. Keruntuhan akhlak menjadi isu, kesantunan berbahasa semakin berkurang. Keruntuhan akhlak menjejaskan kesantunan. Perubahan zaman teknologi yang semakin canggih merupakan satu punca utama menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Remaja masa kini kurang diberikan pendedahan tentang kepentingan beradab sopan terhadap orang yang lebih berusia. Mereka tidak dapat membezakan cara-cara untuk bercakap dengan lemah lembut dan sopan dengan kata-kata yang mereka gunakan untuk bercakap dengan rakan sebaya. Penerapan berakhlak sopan ini dipandang enteng dalam kalangan mereka. Walhal, masyarakat Melayu itu sendiri terkenal dengan budi bahasanya yang indah. Oleh itu, hal ini jelas menunjukkan bahawa keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja menjadi satu isu yang menyebabkan kesantunan berbahasa terjejas. Encik berikan contoh macam salah satu macam perkataan atau yang budak zaman muda sekarang tak gunakan berbanding dengan zaman sopan. Okey, budak dulu dia punya cakapan dia hormat orang tua. Macam Assalamualaikum kan. Sekarang budak sekarang dia tak ada bagi salam, dia main gedah, dia main cakap. Dia tak ada macam hormat orang tua, dia tak ada bagi salam, dia tu cakap. Macam tu lah dia punya. Antara contoh yang diperoleh melalui temu bual tersebut ialah keruntuhan akhlak dapat dilihat daripada penggunaan bahasa remaja zaman sekarang yang kurang adabnya. Sebagai contoh, remaja kini kurang memberi salam apabila berselisihan dengan guru dan ahli keluarga. Sedangkan memberi salam itu merupakan satu contoh kesantunan yang paling mudah untuk dilakukan oleh setiap remaja. Kesantunan yang mudah ini pun susah untuk dilakukan, apatah lagi kesantunan yang tidak diterapkan secara langsung. Tepuk dada, tanya selera. Contoh lain yang dapat ditunjukkan ialah keruntuhan akhlak menyebabkan mereka tidak merasakan apa yang mereka kata itu tidak sopan. Hal ini kerana mereka sudah terbiasa dengan
tidak dididik sejak awal lagi. Sebagai contoh, ketika meminta tolong, mereka tidak menggunakan perkataan tolong, walhal perkataan tolong itu sendiri menunjukkan satu kesantunan yang mudah. Mereka hanya memberikan arahan seperti ambil air itu tanpa menggunakan perkataan tolong. Oleh itu, contoh ini jelas menunjukkan bahawa keruntuhan akhlak menyebabkan kesantunan terjejas dalam kalangan remaja. Soalan terakhirlah, apakah harapan Cik agar isu kesantunan ni dapat diperhatikan? Saya lah untuk sekarang dia sopan sikit lah, ada bercakap adat, ada adat kan, dia gitu lah. Terima kasih Cik kerana memberi masa dan ruang untuk kami menemukan. Terima kasih. Antara cadangan yang telah diberikan oleh seorang anggota rela tersebut ialah beliau bercadang agar ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak sejak kecil lagi. Sebab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa perlu menerapkan kesantunan ini sejak kecil lagi agar anak-anak terbiasa dengan konsep kesantunan ini. Seterusnya, beliau juga berharap agar semua pihak, tak kira ibu bapa mahupun pihak luar seperti pihak sekolah, masyarakat awam dan sebagainya untuk menitik beratkan kesantunan ini dalam diri sendiri. Semua pihak perlu mempunyai kesedaran dalam diri untuk lebih bersantun demi menjaga personaliti diri agar dipandang elok dan dipandang baik oleh masyarakat sekeliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baiklah, hari ini kami bersama akak nama siapa? Saya Wawa. Wawa. Okay, Kak Wawa dan juga ibunya. Ya. Nama? Wan. Wan. Okey. Okey, hari ini kami akan menemukan Wan berkaitan dengan kesantunan bahasa. Okey, baiklah. Kak Wawa. Okey, Kak Wawa. Apakah isu pada masa kini berkaitan dengan kesantunan bahasa yang Kak Wawa tahu? Santunan bahasa tu macam mana? Macam adab ke? Ada dalam teenagers kan? berinteraksi. So kalau kita nak tengok yang sekarang ni memang kita boleh katakan kurang lah kan. Memang sangat jelas lah. Maksudnya dari segi penggunaan bahasa, lepas tu dari segi ada sopan. So memang kalau kita tengok isu semasa sekarang ni memang teruk lah. Memang kita bukan we are not blaming them kan, tapi kita cuma mungkin kena bantu mereka macam mana nak kembalikan. Because dulu ramai yang stuck dengan isu PKP kan, jadi semua orang pun memang dah masuk dalam gadget pun, dan orang pun memang sukar lah berinteraksi dan banyakkan orang pun dah tak faham dah benda tu apa. Baiklah, seterusnya isu yang kami peroleh daripada tamu bual yang kedua ialah penerapan kesantunan berbahasa semakin berkurangan dalam setiap diri individu pada masa kini kerana dapat dikaitkan dengan isu Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang dialami sewaktu pandemik COVID-19 berlaku. Hal ini menyebabkan mereka terperangkap dalam dunia teknologi dan gadget berbanding bergaul serta berinteraksi dengan orang ramai sekaligus kurang menerapkan nilai kesantunan berbahasa ini dalam komunikasi harian. Di samping itu, isu kesantunan berbahasa ini juga kurang diberikan pendedahan mengakibatkan kefahaman dan pengetahuan setiap individu itu menjadi terhad serta pengaplikasian kesantunan berbahasa dalam komunikasi dipandang enteng dan tidak menitik beratkan nilainya dalam pelbagai situasi oleh masyarakat. Kak Wawa boleh bagi contoh antara contoh interaksi yang macam dulu lain, sekarang berubah? Kalau dulu-dulu kan, kalau kita yang bayar air ni yang dah ada dekat 40 ni kan, memang kalau kita nak dengan orang tua tu memang nak tanya tu dia tak melanggar lah. Maksudnya kita nak tanya tu tanya dulu dia okey ke tak, sihat ke tak. Kalau macam remaja nowadays kan, ataupun tak rasa remaja apa 20-30an tu sekarang ni, mana-mana tu tengok macam contohlah nak bekerja lah, macam saya seorang majikan sekarang ni. Kalau dulu kita bila nak apply kerja tu, banyak kita punya susun ayat ada kata nak tanya dekat awak pun tak nak apply kerja kat awak kan. Kalau budak-budak zaman sekarang terus tanya je, dia kan susah kenapa? Macam tu. Instead of terus tanya macam semua buat pada masa tak mau mengganggu, boleh tak sudah tanya apakah kelayakan untuk ini, itu soalan ni macam tu lah. Ya, saya nampak sangat berbeza lah sekarang ni. Antara contoh
contoh yang dapat diberikan ialah contoh isu berkaitan kesantunan berbahasa yang diberikan ialah berkenaan kesantunan apabila ingin mengajukan soalan kepada seseorang atau individu yang lebih berusia. Pendapat beliau mengatakan bahawa sebelum ingin bertanyakan soalan kepada individu tersebut, kita hendaklah mengetahui emosi dan keadaan individu tersebut sama ada berada dalam keadaan yang baik ataupun tidak bagi mewujudkan keharmonian dalam berinteraksi. Selain itu, terdapat contoh isu kesantunan berbahasa yang beliau kongsikan sebagai seorang bajikan. Antaranya berkaitan kesantunan apabila ingin memohon pekerjaan seperti penyusunan ayat dan kata-kata yang digunakan mestilah mempunyai ciri kesopanan dan sesuai mengikut situasi. Bolehkah awak berikan cadangan ataupun harapan supaya isu kesantunan ini dapat tambah lebih baik di masa akan datang? For me kena tingkatkan awareness. Awareness tu datangnya daripada kita. Maksudnya daripada golongan yang 20 tahun ke 40 tahun ni, sebab mereka ni yang bukan 20 lah, mungkin 25 dan ke atas, sebabnya mereka ni yang dah ada anak sekarang ni. Jadi kita ni nak anak kita kan, kita nak buat benda yang baru, so kita yang kena start dulu. So kita ni pun nak kena tengok balik kenapa keadaan jadi macam ni. Semua orang kan nak kejar kemodenan, nak pergi mana, ada apa pun sebenarnya kan. Pergilah overseas, pergilah mana-mana pun tetap Malaysia kan. Terima kasih semua. Antara cadangan yang diberikan oleh beliau juga ialah meningkatkan nilai kesedaran berkaitan dengan isu kesantunan berbahasa, terutamanya dalam kalangan usia dewasa yang sudah mempunyai keluarga. Hal ini sedemikian kerana melalui mereka yang sudah berkeluarga itu, penerapan kesantunan berbahasa dapat diturunkan kepada anak-anak mereka. Seterusnya, melakukan muhasabah dan membuat refleksi terhadap diri sendiri dengan melihat keadaan sekeliling yang mempunyai perubahan isu kesantunan berbahasa, mungkin juga disebabkan perubahan zaman berlaku yang lebih mengejarkan kemodenan dan trend terkini ke arah cara hidup barat berbanding nilai kesantunan yang dapat mencerminkan kepribadian dan budaya negara kita. Secara keseluruhannya, isu kesantunan juga telah pun kami kupas. Langkah beserta contoh juga telah pun kami peroleh. Jadi sekarang, berbalik pula kita kepada refleksi tentang gaya bahasa yang terdapat dalam video kami. Baiklah, gaya bahasa yang pertama ialah pantun. Pantun yang terdapat dalam video ini ialah kepekatilah membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Kami bermula bicara dibuka dengan alunan madah yang indah. Pantun yang kedua pula ialah pantun penutup, iaitu madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Seterusnya, gaya bahasa yang kedua ialah penggunaan peribahasa. Peribahasa yang pertama ialah orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Peribahasa ini membawa maksud setiap kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Peribahasa yang kedua pula berbunyi, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Bermaksud bahawa peribahasa ini menunjuk betapa tingginya budi bahasa dan juga budi pekerti seseorang itu. Dan yang terakhir ialah tepuk dada tanya selera. Peribahasa tepuk dada tanya selera membawa maksud setiap pekerjaan yang ingin dilakukan hendaklah mengikut kata hati. Akhir sekali ialah penggunaan kiasan. Ayat kiasan yang pertama ialah kesantunan yang mudah ini pun sukar dilakukan, apatah lagi kesantunan yang tidak diterapkan secara langsung. Melalui ayat ini, bahasa kiasan telah digunakan kepada remaja yang tidak menerapkan kesantunan dalam diri. Bahasa kiasan yang kedua pula ialah penerapan berakhlak sopan ini dipandang enteng dalam kalangan mereka, walhal masyarakat Melayu itu sendiri terkenal dengan budi bahasanya yang indah. Kiasan ini menunjukkan bahawa betapa tingginya budaya Melayu itu dengan mempunyai banyak adat dan budaya. Mari adik, mari abang, mari semua, Terapkanlah kesantunan berbahasa dalam diri. kelak nanti personaliti diri dipandang mulia. Madah diungkap santun bitara, Pantun dilantun mengusik hati. salah dan silap tutur bicara. Mohon diampun seikhlas hati. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq
taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.